Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 Pagi. Perancis, Itali dan Jerman bersedia untuk mengenakan sekatan ke atas negara kuasa luar yang cuba mencabuli gencatan senjata di Libya. Kenyataan itu dikeluarkan pemimpin negara-negara Kesatuan Eropah EU. Kenyataan itu antara lain mendesak semua negara terlibat agar segera menamatkan campur tangan dan menghormati gencatan senjata yang dilaksanakan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ratusan rakyat Thailand mengadakan tunjuk perasaan tanpa menghiraukan larangan berkumpul. Penunjuk perasaan berkumpul berhampiran Monumen Demokrasi di Bangkok diketuai kumpulan Free Youth. Mereka menuntut pembubaran parlimen, menghentikan tindakan terhadap pengkritik kerajaan dan menulis semula perlembagaan. Ia demonstrasi terbesar sejak rampasan kuasa tentera pada 2014. Bank Pusat Indonesia mengambil langkah menurunkan kadar faedah untuk kali keempat tahun ini susulan COVID-19. Kadar pinjaman utama dikurangkan sebanyak 25 mata asas kepada 4.00%. Menurut Gubernur Bank Pusat Peri Warjio, langkah tersebut bertujuan meningkatkan kembali prospek ekonomi. Sementara Menteri Kewangan Sri Mulyani Indrawati memberi amaran pertumbuhan ekonomi akan terus menyusut bagi suku ketiga 2020. Negara-negara G20 sedia mempertimbangkan pelepasan hutang lebih lebar kepada negara-negara miskin yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. 20 negara ekonomi terbesar dunia mengumumkan kelonggaran penangguhan bayaran hutang selama setahun. Beberapa pihak bagaimanapun menganggap ia masih belum memadai. Kumpulan Menteri-Menteri Kewangan G20 dalam kenyataannya juga mengumumkan sedia memperluaskan lagi inisiatif tersebut pada separuh kedua tahun ini. Sehingga kini 42 negara memohon untuk penangguhan bayaran hutang. Pandemik COVID-19 telah menunjukkan kelemahan masyarakat serta ketidakadilan global. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres berkata, wabak itu telah menunjukkan kelumpuhan terhadap usaha yang dilakukan selama ini dalam membendung kemiskinan. Malah berikutan wabak itu, dunia kini diancam kemelisitan ekonomi terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Lebih 100 juta penduduk terperangkap dalam kefakiran dengan isu kebuluran paling mendesak. Jelasnya usaha membendung kemiskinan yang diusahakan selama bertahun-tahun musnah dalam sekelip mata. Perdana Menteri Britain Boris Johnson hanya akan menguatkuasakan perintah berkurung bagi menangani COVID-19 jika keadaan benar-benar memaksa. Johnson dalam satu temubual berkata, pembukaan semula beberapa sektor ekonomi hanya berlangsung beberapa minggu lalu. Oleh itu, kerajaan akan mengelak daripada mengenakan perintah berkurung jika gelombang kedua pandemik itu berlaku. United Kingdom antara negara Eropah yang terjejas teruk dengan lebih 294,000 kes dan 45,000 kematian. Sementara itu, jumlah kes COVID-19 di seluruh dunia kini mencecah 14.4 juta dengan 604,000 kematian. 4,850 lagi kematian dicatat dalam tempoh 24 jam. Jumlah jangkitan di Amerika Syarikat kini melepasi 3.83 juta dengan lebih 142,000 kematian. Manakala Brazil 2.07 juta dengan lebih 78,000 kematian. Di India pula merekodkan 1.07 juta kes dengan lebih 26,000 kematian. 2 maut ditembak polis manakala 7 lagi ditahan dalam insiden rompakan di Terminal Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa OR Tambo, Johannesburg. Menurut polis, penjenayah cuba merombak truk peralatan pelindung diri dan 3 peti besi berisi telefon bimbit. Berlaku kejadian berbalas tembakan antara suspek dengan polis sebelum 2 daripadanya ditembak mati. Seorang orang awam turut cedera terkena peluru sesat. Beralih ke bola sepak Piala FA England, Arsenal melangkah ke perlawanan akhir. The Gunners mengejutkan Manchester City 2-0 dalam perlawanan separuh akhir di Stadium Wembley. Pierre-Emerick Aubameyang menjadi wira apabila menjaringkan kedua-dua gol. Arsenal akan bertemu sama ada Chelsea atau Manchester United yang akan bermain dalam satu lagi perlawanan separuh akhir awal pagi esok. Perlawanan akhir akan berlangsung pada 1 Ogos. Perlumbaan Formula 1 Grand Prix Hungary, Lewis Hamilton akan bermula di petak pertama dalam perlumbaan hari ini. Pemandu Britain itu mencatat masa terpantas 1 minit 13.447 saat dalam percubaan kedua sesi kelayakan. Ia kali ke-90 Hamilton bermula di petak pertama. Rakan sepasukannya, Valtteri Bottas akan bermula di petak kedua. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.